Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-qail wa khairu nisa'iha Khadijah. Wal qail aydan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Wa ala alihi wa sahabatil mahdiyin وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Bermula ini sebahagian daripada manaqib atau keistimewaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, mengampuni serta meridai bagi kita semua dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara keistimewaan beliau radhiyallahu anhu, beliau adalah awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab imannya Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha mendapat kemuliaan sebagai istrinya Rasulullah SAW dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmat kepada Rasulullah SAW dan menyaksikan ketika dibangkitkan Rasulullah SAW serta menolong dan membela dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar As-Sayyidatul Tahirah, perempuan pemimpin perempuan yang suci, dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Nasab beliau bertemu dengan nasabnya Rasulullah SAW pada datunya Qusay. Beliau radhiyallahu anha termasuk daripada ahlat darak, yaitu apabila ditawassuli dengan menyebut ya ummana Khadijatul Kubra 3 kali, maka hadirlah beliau. Beliau radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik, terpuji, bijaksana di dalam segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Beliau radhiyallahu anha orang yang sangat kaya raya dan pemurah, banyak harta dan pembantu, perniagaan yang berhasil, sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Beliau radhiyallahu anha selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang yang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun. Bersama baginda menjalani rumah tangga, tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha diberi pangkat afdalu wa sayyidatu nisa'il alamin, istri yang paling utama dari istri-istri baginda. Dan semua anak-anak baginda dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah, melainkan Sayyiduna Ibrahim maka daripada Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah. Inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah: Sayyiduna Qasim, Sayyiduna Abdullah, Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyiduna Ummu Kulthum, Sayyidatuna Fatimahuz Zahra. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama-sama baginda ke Madinatul Munawwarah. Beliau radhiyallahu anha berkhidmat menyiapkan makanan dan minuman untuk baginda berkhulwat di Gua Hira. Dengan setia beliau menunggu baginda pulang, dan terkadang beliau naik ke Gua Hira mengantari makanan untuk baginda Rasulullah SAW.
Keistimewaan beliau lagi radhiyallahu anha mendapatkan ucapan dan kirim salam dari Allah Subhanahu wa taala dan daripada malaikat Sayyidina Jibril alaihissalam, dan mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa Allah telah menyediakan untuk beliau mahligai yang terbuat daripada mutiara. Beliau radhiyallahu anhu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintainya. Dan beliau bersabda, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Khadijah telah beriman kepada aku pada saat orang yang kafir padaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan diriku. Dia telah menolong diriku pada saat orang mengusir diriku. Dia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghalangiku. Dia telah memberikan keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak. Beliau radhiyallahu anha ketika mau wafat, Rasulullah SAW menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa oleh malaikat daripada surga. Di antara daripada karamah beliau, kebanyakan orang yang bermukim di Mekah hendak ziarah ke makam Rasulullah SAW, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Dengan berkah Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW dan hasillah maksud mereka. Di antara karamah beliau lagi, ada seorang yang bermukim di Mekah tidak mampu di bulan Ramadan bekerja dan tidak ada di sisinya harta sedikit pun, maka bersangatan olehnya lapar dan haus hingga tidak dapat tidur. Maka ziarahlah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan tidurlah ia di makam itu. Tiba-tiba di dalam tidurnya bermimpi ia dibangunkan oleh seorang laki-laki di waktu sahur, dan tiba-tiba pintu kubah terbuka dan di dalamnya terdapat makanan dan minuman yang memuaskan. Maka makanlah ia akan makanan dan minuman itu hingga kenyang. Kemudian bangun ia menuju Masjidil Haram untuk sembahyang subuh. Manakala keluar ia daripada pintu Masjidil Haram, tiba-tiba bertemu ia dengan seorang laki-laki dan memberi uang rial kurang lebih 40 dan menyuruh orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang bermukim di Mekah hendak mengawinkan anaknya yang perempuan. Manakala hampir waktunya, sempit ia daripada nafkah, maka mengkosotlah, menujulah ia ke makam Sayyidah Khadijah. Kemudian belum sampai masa perkawinan, melainkan mencapai ia permintaan dan hajatnya. Setengah daripada karamah beliau radhiyallahu anha, seorang yang bermukim di Mekah ada hajat supaya dikabulkan, maka bermalam ia di kubah Sayyidah Khadijah selama 40 hari. Manakala selesai 40 hari, kabullah segala hajatnya. Setengah daripada karamah beliau, seorang ahli Mekah mempunyai anak sakit keras, tidak mampu untuk mengobati. Manakala dilihat anaknya bertambah sakit, maka ditinggalkannya anaknya dan menujulah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan bersedekah ia semampunya. Kemudian menujulah ke kubah Sayyidah Khadijah serta bertawassul ia kepada Sayyidah Khadijah. Manakala kembali ia ke rumah, ia dapati anaknya sadar dan berpeluhan sehat. Setengah daripada karamah beliau radhiyallahu anha lagi, seorang ahli Mekah yang kaya raya menjadi miskin sampai untuk makan pun tidak mampu membeli.
maka menujulah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan membaca Fatihah ia untuk Sayyidah Khadijah. Maka ketika kembali ia di tengah jalan, hasillah maksudnya dan mudah segala urusannya. Setengah lagi daripada keramah beliau radhiyallahu anha, ada seorang ahli Mekah pergi ke pasar dan berhutang pada kawannya akan dinar. Ketika di tengah pasar hilanglah dinar itu, maka menujulah ia ubah Sayyidah Khadijah dan membaca ia akan Fatihah. Manakala kembali ia ke rumah, ia dapati kawannya ada di rumah dengan membawa dinarnya yang ada di dinarnya itu di tangannya. Kemudian lagi keramah beliau radhiyallahu anha, ada seorang ahli Mekah sakit lumpuh dan hampir mati. Banyak sudah menggunakan harta untuk mengobati penyakitnya itu. Dokter juga tidak mampu lagi untuk mengobati, maka menyuruh oleh sebagian ulama yang salihin supaya bertempat ia di makam Sayyidah Khadijah. Kemudian tidak berangkat ia daripada makam Sayyidah Khadijah, melainkan sehat dan kembali seperti biasa. Ada lagi seorang ahli Mekah kehabisan uang, kemudian menuju ke makam Sayyidah Khadijah membaca Fatihah dan salam. Manakala kembali ia daripada makam itu, tiba-tiba ada orang yang beri uang padanya, maka mengucap alhamdulillah ya karena berkah Sayyidah Khadijah. Di antara karamah beliau, seorang ahli Mekah datang ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Tiba-tiba datang beberapa keturunan atau dzurriyyatnya Rasulullah SAW ziarah masuk ke hadapan kubur Sayyidah Khadijah. Kemudian mereka usapkan debu makam itu ke muka dan badan mereka, lalu mengisyaratkan mereka kepada seorang yang tadi supaya datang ke hadapan kubur Sayyidah Khadijah dan menyuruh mereka supaya mencium debu yang ada di hadapan kubur Sayyidah Khadijah. Maka menciumlah ia akan debu itu, ternyata bersangatan wangi dan harum. Syahdadah adalah rumah Sayyidah Khadijah seafdal-afdal tempat setelah Masjidil Haram. Seperti kata sebagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Sayyidina Jibril membawa wahyu, dan tempat itu adalah tempat Rasulullah SAW beribadah, dan tempat itu dilahirkannya anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan Kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lain. Dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu anha. Allahumma anshur nafahatir ridwani 'alaiha wa amiddana bil asrar allati awda'taha ladayya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam bis-shawab. من النيران لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Al-Fatihah wa ayatul kursi wa salamun surat al-ikhlas wa mu'awidatan Abdulhusus Nabi sallallahu alaihi wa sallam al-Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa jami'i zawjatih minhum Sayyidina Khadijah wa Syatur Ridha wa Sayyidina Sayyidina Sarwa ila arwahi abayna wa ma'abdulhusus ila arwahi man itamanaha Nabi sababih al-marhumah al-hajjah Ramaidah
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده ما هو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أن الله يعطي سؤلنا ويغفر ذنوبنا بالحصول يا بين أمة يا بين أمة وجد مسلسل الظلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اوصل وبلغ تقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله بحمده وما قلناه من يا الله يا الله يا الله يا الله وما صلينا على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ونهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح أزواج سيدنا رسول الله أجمعين وخصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى ثم إلى روح سيدتنا عائشة الرضا ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء ثم إلى روح الإمامين الشريفين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وجميع ذرياتهما أجمعين ثم إلى روح المهاجر الله أحمد بن عيسى حسين الفقيه المقدم محمد بن علي على وصولهم وفروئهم أجمعين ثم إلى روح عم الفقيه وجميع سلالته أجمعين وخصوصا إلى روح المقدم الثاني عبد الرحمن بن محمد مولى الدويلة وجميع سلالته وتلامذته أجمعين ثم إلى روح سلطان الملائكة بالأولياء عبد الله بن أبو بكر العيدروس الأكبر جميع سلالته وتلامذته أجمعين ثم إلى روح فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه الحبيب عقيل بن سالم وجميع ذرياتهما أجمعين وخصوصا إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ علي بن عبد الله باراس جميع سلالتهما أجمعين خصوصا إلى
إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وجميع سلالته أجمعين، ثم إلى روح صاحب المولد الإمام الولي والقطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب أحمد بن زين الحبشي وجميع ذرياتهما أجمعين، ثم إلى روح سلطان الأولياء قطب الرباني سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع تلامذته وسلالته أجمعين، وخصوصا إلى روح قطب الأكوان سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وجميع تلامذته وسلالته أجمعين، ثم إلى روح العارف بالله عالم العلامة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وجميع سلالته وتلامذته ومن انتسب إليه أجمعين، ثم إلى روح شيخنا ومربي روحنا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني وجميع تلامذته أجمعين، وخصوصا إلى أخينا الشيخ أحمد زهدي النور ابن حجي محمد جميع تلامذته أجمعين، وخصوصا إلى روح الحبيب حامد بن عباس بهاشم وجميع سلسلته وذرياته ومن انتسب إليه أجمعين العاملين والأولياء الصالحين، وأنت أعلم بأسمائهم يا رب العالمين، ثم إلى روح من استمعنا هاهنا بسبب أمتك الفقيرة إلى عفوك ورحمتك، خاصة إلى روح حج رميدة ثم إلى روح حج رزكان ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يتغشاهم بالرحمة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار وبراءة لهم من النار وعتقا وسلامة لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع قبورهم يا الله، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، يا حنان يا منان يا من إذا سفل أعطاه وإذا استعينا، اللهم اجبر انكسارنا وارحم تضرعنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين، بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم فحم النبيين وحفظ المرسلين، وأغننا بالعلم وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا مجيب السائلين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله.
من النار أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بك من النار